الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وكتابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala kurniakan ataupun setiap manusia Allah Taala cipta dengan dua perkara, iaitu Allah Taala beri rohani dan jasmani. Roh dan jasad. Roh dan jasad ini dua benda yang berlawanan antara satu sama lain. Roh dibuat daripada perintah Allah, dicipta dari perintah Allah, daripada cahaya. Manakala jasad daripada tanah-tanah liat. Roh satu benda yang kekal, jasad benda yang akan binasa. Roh, makanan bagi roh adalah perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanan bagi jasad, nasi, daging, ayam, telur, sayur, roti dan sebagainya. Iaitu kainat. Bukan awalnya, bukan perintah Allah, tapi kainat, iaitu alam semesta. Dan sifat roh dan jasad ini dia berlawanan antara satu sama lain. Kalau roh kuat, jasad akan mengecil, jadi lemah. Tapi kalau jasad kuat, lebih pada kita kata jiwa ataupun nafs, maka roh akan lemah. Maka hari ini kita lihat, baik laki-laki, baik wanita, siang malam, pagi petang, bertungkus lumus untuk membesarkan jasad, untuk jaga ini perut yang beberapa jengkal saja ni, siang malam, pagi petang, korbankan kerehatan, korbankan maruah, korbankan sifat malu, korbankan agama, korban segala-galanya untuk memelihara, untuk mencantikkan jasad, untuk membesarkan jasad, untuk benda yang akan satu hari akan sampai dia akan binasa. Jasad akan binasa. Kalau tidak 50, 60, itu pun jarang sekarang. Ada di kalangan keluarga kita 40 sudah pergi, 50 sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Jasad ini akan dimandikan, akan dikafankan, akan dikebumikan dalam kubur, habis, pecah. Perut akan pecah, ulat keluar daripada mata, telinga, habis. Sebaliknya, roh ni satu benda yang kekal. Tetapi berapa ramai di kalangan laki-laki dan wanita, di kalangan manusia, di kalangan umat ini telah mensia-siakan roh.
tidak memberi makan kepada roh. Tidak memberi makan yang berupa perintah-perintah Allah. Sembahyang perintah Allah. Menutup aurat perintah Allah. Belajar agama perintah Allah. Mengingati Allah SWT perintah Allah. Tilawatul Quran perintah Allah. Hidup menjalani kehidupan cara Nabi SAW perintah Allah. Telah tinggalkan makanan untuk roh, sehingga roh telah lemah. Apabila roh lemah, roh tidak akan dapat membawa badan ini untuk mentaati perintah Allah. Sedangkan roh ini akan kekal. Manusia, yang dikatakan mati ni, kalau dalam bahasa Melayu mati, meninggal dunia. Kalau dalam bahasa Urdu dia panggil intiqal. Intiqal. Intiqal apa dia? Intiqal ni perpindahan. Kalau bahasa Urdu dia tak panggil mati. Fault ni untuk tak inilah. Intiqal, bahasa yang beradab. Jadi perpindahan di antara alam dunia ke alam akhirat. Tak mati. Siapa kata manusia ni dia mati? Intiqal, berpindah. Kerana roh dia ni tak mati. Roh akan berpindah daripada jasad yang akan membusuk, jasad yang akan hancur, jasad yang akan dimakan oleh ulat, akan disimpan di alam roh. Yang asal dia datang ke sana. Maka sekiranya manusia ni, seseorang itu di dunia dulu, dia terlupa untuk beri makan pada roh dia yang berupa perintah-perintah Allah, maka roh dalam keadaan yang sangat lemah, sangat nazar, sangat baik. Yang mana roh ni tidak akan dapat membantu dia, menolong. Maka oleh kerana itulah, bapa-bapa dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk bagaimana manusia boleh bagi makan pada roh untuk mentaati perintah-perintah Allah, datangnya agama dalam kehidupan manusia ni dengan usaha Nabi SAW, usaha nubuah. Orang tu kita biasa beritahu senang. Alam ini rusak. Dia fasad berlaku di muka alam ini. Gempa bumi, tsunami, banjir, lumpur, ribut, kemarau, penyakit, bermacam-macam fasad, bermacam-macam bencana berlaku di dunia ini disebabkan oleh amalan manusia. Amalan manusia yang buruk, amalan manusia yang rosak. Dan amalan manusia yang rosak disebabkan yakin manusia rosak. Yakin manusia rosak disebabkan oleh manusia telah tinggal usaha atas yakin. Usaha nubuah adalah usaha atas yakin. Maka kunci dia penyelesaian bagi segala masalah. Masalah yang menyebabkan alam ini rosak, masalah moral, masalah di kalangan remaja, masalah di kalangan wanita, masalah di kalangan lelaki, masalah kanak-kanak, masalah anak luar nikah ke anak apalah masalah pun, jalan penyelesaian dia dakwah. Tidak ada jalan lain. Jalan penyelesaian bagi seluruh masalah manusia. Orang tu kata saya stres, orang tu kata saya sekarang dah kena serangan stroke, jantung dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah itu pun dengan dakwah. Macam mana? Orang tu kita beritahu dakwah si amal, amal si dakwah si iman, iman si amal, amal si doa. Daripada dakwah maka iman akan sahih, yakin akan betul, iman akan jadi murni, akan bersih. Yakin pada Allah,
Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita datang daripada Allah, kita dicipta oleh Allah. Dan Allah Ta'ala yang menguruskan segala sesuatu. Kita punya sihat, sakit, kita punya gembira, sedih, apa sahaja datang daripada Allah. Allah yang buat. Kita gembira bukan disebabkan oleh ada anak-anak di sekeliling. Kita sedih bukannya sebab si fulan tak ada, si fulan tak ada. Senang, susah, sedih, gembira, sihat, sakit, datang daripada Allah SWT. Seperti mana kita faham, siang, malam, sejuk, panas, hujan, kering, hujan ataupun kemarau, datang daripada Allah SWT. Segala asbab, segala sifat pun datang daripada Allah. Berjaya dan gagal manusia pun datang daripada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala tetapkan kejayaan, kegagalan, kesenangan, kesusahan, kebahagiaan, kecelakaan, letak dalam agama. Dalam perintah-perintah Allah Sunnah Nabi SAW. Daripada dakwah terbentuknya iman yang betul, yakin yang betul, yang sahih. Daripada iman akan terbitnya amal soleh. Daripada yakin yang sahih akan terbitnya amal soleh. Manusia akan beramal dengan amalan yang disukai oleh Allah SWT. Apabila amalan manusia, laki-laki dan wanita, laki-laki dan wanita telah jadi baik, maka keputusan alam akan baik. Keputusan yang turun daripada langit akan baik, keputusan yang keluar daripada bumi akan baik. Dan Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia doa yang makbul insya Allah. Dia diperkenankan oleh Allah SWT. Apa sahaja yang dia inginkan, dia angkat tangan depan Allah. Ya Allah, fulan, ya Allah, ini. Allah Ta'ala akan sempurna. Sama ada Allah Ta'ala berikan tunai di dunia ini, ataupun Allah SWT akan simpan di akhirat. Penerimaan doa tidak semestinya apa yang kita mohon. Allah Ta'ala perkenankan dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita ni yang dengan sifat yang mazmumah yang ada pada kita, yang sifat yang tak elok, kadang-kadang rasa putus asa. Ala doa saya ni tak pernah Allah Ta'ala perkenankan. Apa dia yang awak doa? Apa dia tuan doa? Saya nak jadi kaya. Contohnya, tak kaya-kaya juga. Kadang-kadang Allah Ta'ala dah sebenarnya Allah Ta'ala dah perkenankan kita minta tu masa kita keluar jalan Allah. Dah perkenankan. Tetapi Allah Ta'ala tukar dengan cara lain. Kita minta jadi kaya. Allah SWT telah perkenankan dengan mana Allah SWT dah tahu kita akan contohnya kita akan menimpa kemalangan. Kemalangan itu akan menyebabkan kita lumpuh seumur hidup. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala perkenankan doa kita ni, Allah Ta'ala tak jadikan kita kaya, taklah kaya sangat, taklah miskin sangat, boleh cukup makan lah. Tapi yang accident lumpuh seumur hidup tu dia ditukar. Tak jadi kemalangan. Kita tak tahu. Mana ada manusia yang alim ghaib, tahu benda yang akan datang. Melainkan Allah SWT. Ini pun yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala tukarkan benda yang mungkin Allah Ta'ala dah tahu, dah tentu depan hari nanti kita ni jenis mungkin kahwin, dapat anak kita tu mungkin cacat. Anak kita cacat, tapi kita doa lah, nak doa tunai, jangan dapat kita dia malam Jumaat, tak dapat Jumaat, kemain lagi doa. Tapi Allah Ta'ala tukarkan yang anak cacat tu kepada anak yang sempurna. Ini penerimaan doa. Sebab tu kita jangan cepat putus asa. Kita rasa kita minta Jumaat tunai, tak dapat Jumaat tunai. Kita dapat nak anak dia hafiz, tak jadi hafiz pun, dan sebagainya lah. Penerimaan doa ni banyak cara. Yang ketiga, penerimaan doa juga di akhirat Allah Ta'ala beri. Yang mana Allah SWT dah tetapkan kita ni level, kita kata tingkat yang nombor 2 lah. Syurga tingkat 2. Syurga tingkat 2. Sebagai contoh. Tapi oleh kerana di dunia ni kita
dah berpuluh tahun doa. Kalau ikut daripada apa yang kita belajar daripada ustaz kita tu, ni doa makbul ni, waktu makbul, apa semualah. Kita dah doa, tak makbul pun. Tak dapat pun aku minta. Tapi oleh kerana apa yang kita tu Allah Ta'ala simpan di akhirat daripada tingkat 2, dia Jannatul Firdaus Allah Ta'ala bagi. Allahu Akbar. Masa tu dah kita tahu, nasib baik doa aku Allah Ta'ala terima seperti mana aku minta di akhirat, di dunia dulu. Dapat besar lagi. Itu belum lagi menolak dosa kita, bencana yang berlaku atas kita dan sebagainya. Jadi bapa dan ibu dari Allah SWT, daripada dakwah akan datangnya iman, daripada iman akan datangnya amal soleh, dan apabila amal soleh datang, ahwal, mahur, suasana alam akan berubah. Suasana alam akan jadi betul. Barulah kita rasa barang-barang akan jadi murah. Sekarang ni mesti stres kerana barang mahal, buah mahal, ikan mahal, ayam mahal, minyak susah, gula tak ada, ini macam-macam. Ini semua disebabkan oleh amalan manusia rosak. Amalan rosak disebabkan iman rosak. Iman rosak kerana manusia telah menyatakan. Hari ini siapa tanggungjawab? Seperti mana orang laki-laki bertanggungjawab atas agama, dan orang laki-laki perlu mentaati perintah Allah, wanita juga perlu mentaati perintah Allah. Seperti mana orang laki-laki sebagai umat Nabi SAW bertanggungjawab atas kerja dakwah, wanita-wanita, ibu-ibu yang di dalam sana pun bertanggungjawab di atas kerja dakwah. Islam tak pernah membezakan antara wanita dan laki-laki. Tanggungjawab sama saja, cuma medan dia berbeza. Cara kerja berbeza. Tanggungjawab, fikir, kerisauan, tak ada beza. Seperti mana sahabiah-sahabiah, mereka faham apabila mereka perlu Islam, apa yang tugas Nabi SAW, itulah tugas mereka. Sebab itulah pada permulaan Islam, orang-orang Arab Quraisy telah berbincang di meja bulat semua mereka. Dia kata boleh bagaimana ni? Sebelum ni kita tengok orang laki-laki mereka, iaitu orang Islam, datang jumpa kita di depan rumah, ajak kita kepada Allah yang Esa. Mereka mengatakan demikian kepada berhala-berhala kita. Sekarang ni wanita mereka pun datang ke dapur-dapur kita, jumpa dengan isteri-isteri kita, jumpa dengan wanita-wanita kita. Mereka pun cakap benda yang sama. Mereka cakap Allah yang segala-galanya. Mereka cakap Tuhan mereka segala-galanya, Tuhan Maha Esa. Selain daripada Allah, berhala-berhala yang kita sembah ni tidak boleh buat apa-apa. Datang rumah-rumah masa tu. Ummu Haram radhiyallahu anha, orang yang mana telah datang buat dakwah, jumpa wanita-wanita Quraisy, ajak mereka kepada Allah, ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada beriman. Ditangkap, maka diperintahkan supaya dibunuh. Maka dia telah dibawa oleh dua orang lelaki. Dibawa oleh dua orang lelaki untuk dibunuh di luar bandar ni, di luar tempat tu. Maka apabila sampai di padang pasir, pemuda ni berehat dulu. Dibiarkan Ummu Haram radhiyallahu anha, Ummu Syarif radhiyallahu anha di tengah padang pasir. Dia ni yang pemuda dua orang ni berehat di bawah pokok. Rehat. Pada ketika tu panas yang terik, padang pasir seumpama batu-batu yang dibakar, panas. Pemuda ni seronok dia di bawah bayangan pokok, minum air daripada yang disimpan dalam girbah. Girbah ni tabung air dibuat daripada kulit. Jadi tabung air dibuat daripada kulit, lama-lama dia sejuk. Macam kita orang Melayu
dalam tembikar sejuk. Maka dia berhak tidur, tertidur, bangun-bangun, dia tengok Ummu Syarif ni masih hidup lagi. Masih hidup. Hai. Kurang-kurangnya kalau tak mati pun pensan. Sebab panas terik. Kita nak biar macam tu lah. Mati kehausan, mati kepanasan. Pergi dekat, tengok ada bekas air. Di mulut Ummu Syarif radhiyallahu anha. Mata pemuda ni naik marah. Oh, masa kami tidur tadi kamu curi air kami ya? Ummu Syarif radhiyallahu anha dia tahu. Mana ada tangan saya dia diikat, mana saya gerak. Kalau tak saya tengok air kamu di kenderaan kamu masih ada, tak terjah lagi, tak usik. Habis itu daripada mana air kamu dapat tenaga macam ni kuat? Air datang daripada Allah, daripada Tuhan aku. Apabila Ummu Syarif radhiyallahu anha sebut Allah saja, pemuda ni terus terdamai. Saat itu juga telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kekuatan orang yang hari-hari bagi masa untuk dakwah. Seperti mana kaum lelaki hari-hari bagi masa di masjid. Kita orang wanita pun hari-hari bagi masa. Medan kita ada 4 penjuru rumah. Mudah. Bahkan agama Islam telah memberi keistimewaan untuk wanita-wanita. Kalau laki-laki dia kena pergi keluar sana, jumpa rumah-rumah, lorong-lorong, pintu ke pintu. Tapi orang wanita dia tidak perlu untuk pergi rumah-rumah, pintu ke pintu. Duduk dalam rumah, 4 penjuru rumah dia, tapi fikir dia sampai rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong, negeri ke negeri, daerah ke daerah, negara ke negara, benua ke benua. Seperti mana orang lelaki dihantar untuk seluruh alam, wanita-wanita pun juga dihantar untuk seluruh alam. Kaum lelaki tiap-tiap tahun keluar 40 hari sehingga 4 bulan. Korban hingga 14 tiap tahun. Untuk masturat, untuk wanita-wanita diberi kelonggaran. InsyaAllah. 3 tahun sekali 40 hari. 3 tahun sekali 40 hari. Bukan tiap-tiap tahun. 3 bulan sekali 3 hari. Kalau ada takazah keluar 10 hari hingga 15 hari. Setiap tahun. Jadi ada dia punya diskaun. Tetapi tanggungjawab sama. Bahkan dengan cara yang mudah. Sedang masak, fikir bagaimana isteri Abah Hamid ni dapat galakkan suami dia, benarkan suami dia Abdul Hamid ni. Abah Hamid dikeluar dari Allah SWT. Si fulanah itu, isteri Pak Ali itu pula, bagaimana dia dapat keluar masturat 3 hari, bulan 2 ni, bulan 3 ni, kita punya nisab kita di kampung ni. Jadi benda-benda ni datang apabila kita dalam rumah kita ada amal Masjid Nabawi. Orang tua-tua kita beritahu, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT, hari ini bagaimana kita nak fikir, nak jadikan setiap masjid-masjid seperti Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Semua masjid-masjid seluruh alam adalah merupakan anak kepada Masjid Nabawi. Dan setiap rumah-rumah di mahalah-mahalah, mahalah di kampung, sebutan dia bukan marhalah, mahalah. Jadi setiap rumah-rumah di kampung ini jadi cawangan pada masjid. Setiap rumah-rumah jadi cawangan pada masjid, dan setiap masjid cawangan pada Masjid Nabawi. Zaman Nabi SAW ada yang mempunyai yang hidup dengan 4 amal. Dakwah kali. Jadi oleh kerana itu, bagaimana kita nak dalam rumah kita ada amal yang sama, amal dakwah, saling ta'lim, ibadat kita. Orang tutup kita beritahu, mana Ahmad Lah sama betul beritahu, saya berani bersumpah
rumah yang mana ada amalan agama, amalan masjid di dalam rumah itu, maka penghuni rumah itu akan dihindarkan oleh Allah SWT daripada kebimbangan. Sekarang kita bimbang pula, menyebabkan stres, menyebabkan stroke, menyebabkan itu ini. Amalan masjid, amal agama dalam rumah. Apa amal agama yang kita nak hidup dalam rumah? Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali kita nak hidupkan taklim. Taklim. Supaya setiap rumah orang Islam dibaca di dalamnya hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi. Dan inilah yang mana hidup di zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat mereka belajar yang Nabi SAW, balik rumah ajar pada anak isteri. Sebab tu sahabat-sahabat mereka bukan semua mereka mufassirin, muhaddisin, ulama, mufti. Tetapi anak mereka keluar daripada rumah sahabat, mufti, muhaddis, mufassir. Disebabkan oleh sahabat rumah mereka dipanggil rumahku syurgaku, rumahku madrasahku. Kita hari ini nama spanduk saja, rumahku syurgaku. Tapi Masya Allah, ketandusan daripada amal. Macam mana di syurga, bergaduh sana sini. Taklim, tetapkan satu masa, tetapkan tempat yang tertentu. Bukan kata sekejap lepas asar, sekejap lepas maghrib, sekejap buat, sekejap tidak. Ada orang tak buat. Kalau tak ada orang datang tamu ke rumah buat. Tak ada. Tak ada orang, ada orang. Orang tua kita ada, orang tua kita tak ada. Cuti, tak cuti, raya, tak raya. Taklim, tetap hidup. Supaya rumah kita ni, orang lalu depan rumah pun dengar ada bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan hadis. Ini hari ni Allah Akbar, malangnya lalu depan sebelah rumah orang bukan Islam dengan lalu sebelah rumah orang Islam sama saja bunyinya. Geduk-gedak, Hollywood, Bollywood, Masya Allah. Sama, tak ada beza. Rumah orang bukan Islam pun bunyi dia macam tu, rumah orang Islam pun bunyi dia macam tu. Kita dah ketandusan. Lalu dia mengaji, dia berikra, orang anak dia betulkan semayang, betulkan Quran, betulkan hukum hakam, bacakan hadis fadail. Inilah suasana yang hidup di rumah-rumah sahabat, rumah-rumah sahabiah. Dan amalan kita nak hidup lagi sama dengan taklim itu, mustaqilah 6 perkara, 6 sifat. Bukanlah panjang seperti mana Maulana Sa'ad bayang tu 2-3 jam. Bukan. Dengan anak-anak ni simple je. Yaqim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, khusyuk dan khudu, ilmu zikir, hakikat ilmu zikir, hakikat ikhlas muslimin, ikhlasnya keluar dari Allah SWT. Lama sikit tambah maksud sikit. Lama sikit tambah kelebihan. Lama dah jadi benda tu dah disebati, dah jadi buah mulut dia orang, tambah sikit cara nak. Bukannya on the spot terus, hari ni semua lengkap macam warna besar di rambut dia bayar. Bukan. Kita buat santai memang, tapi istiqamah. Anak tu menangis ke, merengek ke, seorang tak kepala, seorang tak kaki, seorang berjoget, seorang berlari. Kanak-kanak memang macam tu. Kita tak boleh buat kanak-kanak tu macam robot. Kanak-kanak tu macam orang tua. Senyap. Kalau kanak-kanak senyap tu dia tak sihat sebenarnya. Tak elok. Tak sihat. Bahkan kita bersyukur. Anak kita dah aktif. Alhamdulillah. Kita buat taklim tu pusing. Bateri tak habis. Dia punya bateri energizer pun. Pukul 11 malam baru habis. Dia tidak habis. Memang kita baca atas ni, dia panjang atas apa nama rehal kita. Macam-macam. Allah. Anak lelaki dia lagi. Bukan kata anak lelaki lagi. Saya sendiri anak perempuan ni, bukan
Jadi tapi kita tak yakin bahawasanya walau apa yang dibaca, walaupun dia begitu kuat tak begitu kuat, kesan tetap ada. Kerana apa yang dibaca ada nur Quran, nur hadis, tetap akan terkesan dalam hati. Berbanding dengan zulumat-zulumat yang macam-macam zulumat tu. Zulumat mata satu, zulumat mata dua, zulumat macam-macam zulumat. Itu semua zulumat. Walaupun dia terpacak, itu zulumat. Jadi dan hidupkan dalam rumah kita percakapan iman yakin. Percakapan iman yakin. Mak cakap dengan anak-anak, bukan mak yang sedapkan makanan, Allah yang sedapkan. Cakap dengan anak. Anak pun bukan bapak kamu yang berezeki, Allah yang berezeki. Bukan bapak kamu yang melihara kamu, Allah yang melihara kamu. Bukan mak yang menjaga kamu, yang membesarkan, Allah yang menjaga kamu besarkan. Jadi anak sudah dari kecil dia asuh. Pakaikan baju dengan doa, suap makanan dengan doa. Walaupun anak tu baru 2 hari umur, menyusul. Allah berkati. Apa nama Samarina dan sebagainya, makanan, minuman. Jadi walaupun kita suap makanan umur budak tu baru setahun, 2 tahun, tapi dengan doa. Pakai baju, tanggalkan baju, pakai pampers, masuk tangga, keluar tangga. Hari ini, Masya Allah, umur mungkin kita anggap doa-doa masnun ni untuk kanak-kanak kecil. Untuk kanak-kanak kecil, budak-budak tu umur tadika 5 tahun, 6 tahun tu bukan main lagi istimam. Hari pula dah besar-besar, semua. Dah, tengok-tengok dah 6 tu tak reti dah. Tak reti, baca doa makan tak reti. Doa Allahumma tak ingat dah. Benda ni hari-hari. Kita yang tua ni pun hari-hari. Agama ni benda yang istiqamah berterusan. Bukannya benda yang berkala. Bukan benda berkala. Benda yang berterusan, bukan bermusim. Bapak dan ibu dengan Allah SWT, dan dalam rumah kita bagaimana dapat dihidupkan amalan mesyuarat. Mesyuarat masjid, mesyuarat harian dan rumah mesyuarat. Mesyuarat bukanlah panjang macam mesyuarat agung. Mesyuarat agung di masjid tu. Mesyuarat yang khas. Besok siapa nak baca? Talim. Ibu ke, tak long ke, tak ngah ke, abang long ke, abang ngah ke, ayah ke, apa ke. Seperti mana di masjid ada mesyuarat, di rumah ada mesyuarat. Bahkan bapak-bapak di sekalian, untuk urusan rumah tangga pun kena mesyuarat. Ini nak apa? Nak biar apa? Macam mana ni? Abang kita nak keluar bila? Umi nak keluar bila dengan abah? Abah bila nak keluar 3 hari? Semua ada. Takut Zari. Semalam abah pergi mana? Semalam Umi dengan abah pergi ke mana? Pergi melawat Haji Abdul Rahman punya isteri, Haji Rahman yang sudah keluar jalan Allah SWT. Melawat isteri orang yang sudah keluar jalan Allah. Semua kita mesyuarat. Abang balik, bapak balik daripada mesyuarat markas, aku takazan yang dibesarkan. Besok hari mesyuarat. Mesyuarat hari. Kita aturkan kehidupan yang melalui mesyuarat. Ada khair, ada berkat. Dan begitu juga waktu itu kita pesan untuk wanita, dia kena ihtimam sembahyang awal waktu. Sembahyang awal waktu. Untuk laki-laki, sembahyang berjemaah di masjid, di surau. Untuk wanita, sembahyang di rumah. Satu benda, sunnah yang biasanya orang Melayu hari ini mereka telah terluput, itu mewujudkan satu musalla di rumah. Satu musalla di rumah. Kita beritahu sekali
Muhammad Ahmad dah pergi Amerika. Dia dijemput oleh satu orang negro lah, tak hitam, rumah. Lepas tu dia suruh semayang di tempat yang mana dia akan jadikan tempat tu sebagai musola di rumah dia. Orang nangis kerana sunnah yang telah hidup zaman Nabi SAW hari ini telah hidup di Amerika, negara orang kafir, menangis kegembiraan terharu. Jadi hari ini kita kena wujudkan, tak semestinya rumah kita ni kena ada 3 tingkat dulu, kena luas dulu macam padang bola, barulah boleh kita buat musola. Bukan macam tu. Walaupun daripada kotak, tapi ada satu penjuru yang khusus. Di situlah Umi akan semayang. Di situlah kita akan buat ta'lim. Di situlah kalau jemaah maskurat datang rumah kita, di situlah dia akan buat. Di India, Pakistan, di Bangladesh ada ihtimal juga. Ada satu ruang. Kalau tak bilik pun ruang